Salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan membincangkan eksperimen 6.1 dan 6.2 iaitu tajuknya adalah berkaitan dengan peranan air ya dalam menunjukkan keasitan dan kealkalian. So anda boleh rujuk kepada buku teks pada muka surat 139 hingga 141. Okay, kita memang kita sudah study ya apa itu asid, apa itu alkali, okay? So asid dan alkali adalah rujuk kepada bahan kimia. So ingat ya, apabila you nak jawab asid mesti ada perkataan bahan kimia. So asid adalah bahan kimia yang boleh mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So keyword di sini ialah ion ya, ion ya. Tak ada perkataan ion kalau anda tulis hidrogen saja, itu salah. Hidrogen maksudnya H2. Okay. So untuk alkali pula dia adalah bahan kimia yang akan mengion di dalam air. Mengion kamu faham maksudnya dia akan tercerai di dalam air itu, kemudian dia membentuk ion-ion yang bebas ya untuk menghasilkan ion hidroksida. So di sini memang cikgu tunjukkan ion hidrogen, ion hidroksida. So ingatkan formula untuk kedua-dua jenis ion ini. Okey, kita lihat ya. Untuk kita mengesan ya keasitan ataupun kealkalian sesuatu bahan yang paling senang ya, paling basic, kita guna kertas litmus ya. So di eksperimen, dalam eksperimen 6.1 and 6.2 kita guna kertas litmus. Nanti kamu akan teruskan dengan eksperimen 6.3 dan 6.4. Kita akan guna meter pH ya, kita guna meter pH. Okay, so untuk kertas litmus kita kena ingat ya, kalau alkali dia akan menukarkan kertas litmus merah ke biru. Okay, untuk asid pula dia akan menukarkan kertas litmus biru ke merah. Okay. Okay, so sebelum kita buat eksperimen, kita buat inference dulu ya. Sebab nanti kamu akan buat inference. Biasanya kalau dalam ujian amali, kamu akan catat pemerhatian. Kemudian kamu buat inference ya. Okay. Okay, inference. Kita akan guna bahan kimia yang kita guna adalah asid oksalik. So nanti jawapan semua asid yang kita sebut itu kamu mesti ganti dengan asid oksalik ya. So inference yang ada macam ni. Dalam bentuk berpejar, asid oksalik tidak dapat menunjukkan sifat keasitan ya. Keasitan maksudnya adakah dia boleh menukarkan warna kertas litmus atau tidak untuk eksperimen ini. Tetapi berpejar asid oksalik ini yang telah dilarutkan dalam air, kita tambahkan air ke dalam, dapat menunjukkan sifat keasitan. So nanti kita akan buat eksperimen and then kita buktikan bahawa pernyataan ini adalah betul. Okey, untuk alkali pula kita guna pellet ya, pellet natrium hidroksida ya, iaitu pepejar natrium hidroksida lah. So dalam bentuk pepejar tidak dapat menunjukkan sifat kealkalian ya, tetapi larutan, apabila kita sebut perkataan larutan ya di depan natrium hidroksida itu, maksudnya kita sudah larutkannya dalam air ya, itu maksud dia, dapat menunjukkan sifat kealkalian. Okey, di sini saya tak guna asid oksalik. Cikgu ambil balik hidrogen klorida ya, yang kita sudah bincang, tapi sama sajalah kalau asid oksalik kamu tukarkan nama gas hidrogen klorida kepada pepejar
asid oksalik. Kamu tukar sajalah. So, kita dapati apabila kita lukis macam ni, maksudnya dia wujud dalam bentuk molekul. Sebab semua asid adalah sepatian kovalen. So, sepatian kovalen, zarah-zarahnya adalah molekul. Molekul macam ni ya, maksudnya dia tidak bercas. Okey, dia dalam keadaan yang neutral. So, kalau tak ada kehadiran air, means kita tak tambahkan air, dia adalah wujud dalam keadaan yang kering. So, zarah-zarahnya adalah dalam bentuk molekul. So, yang penting sekali ialah tiada pengayonan berlaku. Maksudnya, dia tidak tercerai membentuk ion-ion yang bebas. Ya, okay. So, kesimpulannya, ion hidrogen tidak hadir. So, ingat ya, hari ini, untuk eksperimen ini, untuk teori sama juga. Kita hanya ingat satu. Sekiranya ion hidrogen tidak hadir, maksudnya tidak ada sifat asid dapat ditunjukkan. Sifat asid maksud di sini, dia tukar warna kertas litmus. Okay? So, warna kertas litmus biru kekal tidak berubah. Sebab asid kita memang guna kertas litmus biru. Okey. Selepas itu, kita larutkannya dalam air. Yang gas hidrogen klorida itu, kita larutkannya dalam air. Kita dapati dia mengalami pengayonan. Pengayonan maksudnya dia menjadi ion hidrogen, ion klorida yang bebas bergerak. So, ingat ya, kita nak nampak ion hidrogen macam ini. Ini dipanggil ion hidrogen. Sekiranya kita nampak ini, kita nampaklah asid, sifat asid. Okay. So, apabila kita tambah air, molekul hidrogen klorida itu, dia mengayon. You guna keyword inilah keyword mengayon. Ya, dia akan tercerai menjadi ion. Okay, untuk menghasilkan ion hidrogen. So, kesimpulannya, pengayonan berlaku. So, apabila pengayonan berlaku, ion hidrogen hadir, so, dia akan menunjukkan sifat asid. So, kalau dia menunjukkan sifat asid, macam mana kita nak buktikan dia menunjukkan sifat asid? Kita masukkan kertas litmus biru, kita dapati dia akan tukar menjadi warna merah. Okey. Kemudian saya ambil natrium hidroksida untuk bahagian alkali yang memang eksperimen kamu pun guna inilah pellet, maksudnya pepejah. Okey. Untuk alkali dia lain sedikit. Dia adalah sepatian ion. You kena tahu lah. Ya, untuk alkali, terutamanya alkali kuat ya, semua adalah sepatian ion. Dia berbeza dengan asid. Asid adalah sepatian kovalen. So, dia terdiri daripada molekul. Itu asid. Untuk natrium hidroksida, oleh sebab dia adalah sepatian ion, dalam bentuk pepejah ya, kita dapati ion positif dia, iaitu ion natrium, dengan ion negatif dia, ion hidroksida yang pertentangan charge ini, dia adalah terikat kuat. Ya, terikat kuat oleh daya elektrostatik. So, pada kedudukan yang tetap. Ya, dalam struktur kegisi macam tu. I think saya ada tunjuk banyak kali lah. Dia memang dalam bentuk kegisi. Okay. So, maksudnya di sini, ion natrium, ion hidroksida tidak bebas bergerak. Dia tidak bebas bergerak. So, ion itu kekal berada dalam keadaan macam ni. So, ion hidroksida tidak hadir. So, if ion hidroksida tidak hadir, maksudnya larutan itu tidak dapat menunjukkan sifat alkali. So, maksudnya apabila you celupkan kertas litmus merah, ingat ya, alkali kita guna kertas litmus merah. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Okay, so kita buat eksperimen, kita teruskan eksperimen itu,
kita tambah air macam itu saja, kita dapati apabila kita tambahkan air, seperti ion, dia akan menjadi ion. So, kita akan gantikan natrium hidroksida ini dengan letak perkataan larutan di depan. So, kita nampaklah ion-ion hidroksida ini. Kita nampak dia bebas bergerak macam ni. Okey, ion-ion hidroksida ini, dengan kehadiran ion-ion hidroksida ini, kita dapati larutan natrium hidroksida akan menunjukkan sifat alkali. So, how? Macam mana kita nak buktikan? Kita masukkan, kita celupkan kertas litmus merah. So, kita dapati dia akan bertukar ke warna biru. Okay. Actually, eksperimen 6.1 and 6.2 ini kan, dia sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple. Konsep pun sangat-sangat simple. So, ingatlah, ini adalah perbandingan kehadiran air dengan tak ada kehadiran air. So, kalau tak ada kehadiran air, biasanya dia ada perkataan pepecah di depan, pellet, serbuk, macam itu. Means dia wujud dalam keadaan yang kering lah. Okay? Ataupun gas, gas hydrogen klorida. And then kita kena tahu lah yang glacier ni, ya, ini adalah khas untuk asid ethanoik. Ini membawa maksud kering. Kering ya. Okey, kemudian kita kena tahu pelarut organik. Ya, pelarut organik kamu kena hafal 1, 2, 3. 3 paling baik lah. Iaitu kita ada tetrachlorometana. Di sini tetrachlorometana. And then kita ada apa lagi? Methylbenzena. Propanon. Beberapa pelarut organik itu kamu kena hafal lah. So, kita dapati kalau seperti kovalent, dia larut dalam pelarut organik, dia adalah wujud dalam bentuk molekul. So, if dalam keadaan macam ini, pengayonan tidak dapat berlaku. So, pengayonan maksudnya, kalau tidak berlaku, maksudnya mereka akan kekal dalam bentuk molekul. Tiada ion hidrogen ataupun ion hidroksida. So kita kena tahulah ini sebagai kesimpulan dia ya dalam topik 6.1 iaitu peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian ya. Okey, kesimpulannya sangat-sangat simpel. Okey. Air diperlukan oleh asid untuk menunjukkan sifat keasidan. Kalau bahan itu adalah asid. Okey, sama juga air diperlukan oleh alkali untuk menunjukkan sifat kealkalian. Okey. That's why bila you nak makan vitamin C, now kita makan dengan air juga. Itu dia. Now, cikgu ulang lagi sebab apabila kamu masuk kepada ujian amali. Apabila ada ujian amali, kita mesti study lagi satu yang sangat-sangat penting punya, iaitu definisi secara operasi. Ini hanya ada dalam ujian amali saja. So, untuk soalan ini, dia minta berikan definisi secara operasi bagi asid. Ini soalan dia, asid. So, kamu kena cari dua benda. Saya memang tekaskan every time. Apabila saya nak bincangkan eksperimen, apabila saya nak bincangkan definisi secara operasi, kamu mesti cari dua perkara. Satu, what you do. Maksudnya you baca soalan itu, you sudah tahu apa kamu perlu buat. What you do, dia mesti ada kata kerja. What you do. So, untuk eksperimen 6.1, kita celupkan kertas litmus biru ke dalam asid. Ya, satu ialah kering, satu ialah sudah larut dalam air. Tapi, kita sudah faham ya, untuk asid, dia hanya menunjukkan sifat keasidan
apabila kita larutkannya dalam air. So, saya pilih dilarutkan dalam air. Saya tak pilih yang kering itu. Okay, this is what you do. Kemudian, sentiasa ingat mata ini. What you see, iaitu pemerhatian. Apa kita nampak? Kalau asid, maksudnya kertas litmus biru akan bertukar ke merah. Actually, what you see adalah keputusan eksperimen ataupun pemerhatian. Okey, kemudian saya akan bina satu ayat dengan gabungkan dua perkara ni. So, cikgu akan jawab soalan macam ni. Dengar baik-baik ya. Saya akan tulis. Asid adalah bahan kimia yang akan menukarkan kertas litmus biru ke merah, ya, apabila kertas litmus biru dicelupkan ke dalam asid yang telah dilarutkan di dalam air. Okey, ingatlah, kita nak bina satu ayat menggabungkan what you do dengan what you see. Saya tak kisah ya, dia memang tak kisah waktu SPM marking pun sama. You nak tulis mana satu dulu tak apa. As long as you sampaikan apa yang dia minta untuk dua perkara ni. Okay, saya repeat sekali lagi. Asid adalah bahan kimia yang menukarkan kertas litmus biru ke merah. Apabila kertas litmus biru dicelupkan ke dalam asid yang telah dilarutkan di dalam air. Okay. Kemudian kita lihat, ya, kalau definisi secara operasi untuk alkali sama juga. What you do pun sama juga, iaitu eksperimen 6.2. 6.2 sama. Tapi kita tukarkan kertas litmus biru itu menjadi kertas litmus merah. Alkali kita mesti guna kertas litmus merah. Sama sajalah. So, cikgu akan gabungkan dua perkara itu. So, kita tulis alkali adalah bahan kimia yang akan menukarkan kertas litmus merah ke biru apabila kertas litmus merah dicelupkan ke dalam alkali yang telah dilarutkan di dalam air. Ya, ini ialah apa yang kita study. We need water. Ya, kita perlukan air untuk sesuatu asid ataupun alkali untuk menunjukkan sifat keasidan ataupun kealkaliannya. Okay. So, kita teruskan dengan video. So, selepas kamu sudah habis dengan video ini, kamu kena lengkapkan eksperimen 6.1 dan 6.2. Ya. Hari ini kita akan menjalankan satu uji kaji, iaitu mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian. Okay, ada dua eksperimen di sini ya. Kita akan membuat eksperimen yang pertama, iaitu mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan. Okay, bahan-bahan yang diperlukan adalah pepejal asid oksalik, air suling, kertas litmus biru. Radas yang diperlukan adalah rak tabung uji dan tabung uji. Begitu juga dengan spatula. Langkah pertama, masukkan satu spatula pepejal asid oksalik ke dalam sebuah tabung uji. Okay, langkah kedua, masukkan selai kertas litmus biru kering ke dalam tabung uji. Perhatikan sebarang perubahan pada kertas litmus biru. Catat pemerhatian. Tambahkan 2.0 cm padu air suling ke dalam tabung uji.
dan kemudian goncangkan. Perhatikan perubahan warna pada kertas litmus biru. Kemudian catatkan pemerhatian. Okey, kita akan buat eksperimen yang kedua, iaitu mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian. Okey, bahan-bahan yang diperlukan, bahan dan radas yang diperlukan adalah pepejal natrium hidroksida, air suling, kertas litmus merah, tabung uji, rak tabung uji dan spatula. Langkah pertama, masukkan satu spatula pepejal natrium hidroksida ke dalam tabung uji. Langkah kedua, masukkan sehelai kertas litmus merah yang kering ke dalam tabung uji. Langkah ketiga, perhatikan sebarang perubahan warna pada kertas litmus merah. Dan kemudian catatkan pemerhatian. Langkah 4, tambahkan 2.0 cm padu air suling ke dalam tabung uji dan kemudian goncangkannya. Perhatikan sebarang perubahan warna pada kertas litmus merah. Kemudian catatkan pemerhatian.